Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Yang amat berhormat Tan Sri Mahyudin Yassin, Timbalan Perdana Menteri, Yang Berhormat Datuk Seri Husni, Menteri Kewangan kedua, Yang Berhormat Menteri-Menteri, Timbalan Menteri, yang berhormat, yang berbahagia Tan Sri Ali Hamzah, Ketua Setiausaha Negara, Excellencies, High Commissioners, Ambassadors, Div-Div jemputan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama-tamanya, marilah kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah kurnia-Nya dapat kita berkumpul pada pagi yang berbahagia ini. Begitulah ucapan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam majlis ini kita berhimpun bersama-sama sebahagian pemimpin dan para pentadbir, penjawat awam, ketua-ketua industri dan orang-orang korporat, wakil-wakil kedutaan, golongan NGO dan para sukarelawan. Seterusnya yang dikasihi seluruh rakyat Malaysia, sama ada di dalam dewan atau yang sedang menuntun, juga mendengar putusan khas ini. Tujuan saya berucap adalah untuk memberi penjelasan terkini tentang perkembangan ekonomi semasa dan kedudukan kewangan negara. Mutakhir ini terdapat laporan-laporan kebimbangan dan pertanyaan, terutamanya berkait harga minyak dan kedudukan nilai mata wang ringgit. Ketahuilah bahawa kerajaan memang sentiasa memantau keadaan ini sejak awal. Sehubungan itu, hari ini kerajaan akan mengumumkan beberapa langkah proaktif untuk membuat pengubahsuaian yang spesifik bagi menjajah semula dasar-dasar kita beriring dengan perubahan senario ekonomi global yang faktor-faktornya berada di luar kawalan kita. Ini dilakukan untuk kita terus mencapai pertumbuhan ekonomi yang meyakinkan, lagi boleh dibanggakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam erti kata lain, I'm here today to announce specific and proactive measures to align ourselves with the recent global economic developments. We are not in crisis. Indeed, we are taking preemptive measures following the changes in the external global economic landscape, which are beyond our control. This is to ensure that our economy continues to attain a respectable and reasonable growth. And at the same time, we want to ensure, and we must ensure, the development of the nation and the socio-economic welfare of the people continue to be the main focus of the government. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesungguhnya takwim 2014 yang lalu merupakan tahun yang amat mencabar dan begitu menduga bagi kita dengan pelbagai tragedi. Pada penghujung tahun lepas, Malaysia diuji dengan musibah banjir yang luar biasa. Ia telah melanda beberapa buah negeri di pantai timur dan utara Semenanjung, antaranya Kelantan, Terengganu, Pahang, Kedah dan Perak. Di beberapa negeri lain, sungguh pun tidak begitu kritikal, banjir turut memberi kesan pada penduduk di setengah tempat, di Johor, Sabah dan Sarawak. Demikianlah seperti yang difirmankan bahawa manusia merancang, Allah merancang. Sesungguhnya Allah jualah sebaik-baik perancang. Apa yang saya ingin nyatakan di sini ialah dalam segala kudrat kerajaan dan pentadbiran, kita telah cuba merencana, merangka, menyusun dan berikhtiar untuk melaksanakan setiap sesuatu dengan sehabis baik demi kepentingan dan keperluan rakyat. Justru jika diimbau
Secara keseluruhannya, kira-kira hanya sekitar 3 bulan lebih yang lalu, sewaktu bajet 2015 dibentangkan, perancangan kerajaan telah dipremiskan. Antaranya pertama, unjuran harga minyak dated Brent pada kadar $100 Amerika setong. Kedua, pertumbuhan ekonomi atau keluaran dalam negeri kasar, KDNK, dijangka mencatat antara 5 hingga 6%. Ketiga, kadar pertukaran mata wang yang kekal stabil pada 3.2 ringgit berbanding dolar Amerika. Keempat, semasa bajet itu digubal, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2015 diunjurkan oleh World Bank dan IMF adalah pada kadar 3.4 dan 3.9%. Kini, mereka telah mengkaji semula kadar tersebut dan meletakkan paras yang lebih rendah, yakni di antara 3 hingga 3.8%. Perlu difahami juga sewaktu bajet 2015 digubal, it was based on strong fundamentals, yakni asas 2014 yang teguh. Oleh sebab itulah, defisit fiskal tahun 2015 telah diunjurkan pada kadar 3% berbanding pada kadar 3.5% pada tahun 2014. Walau bagaimanapun kontemporari ini, mau tidak mau kita harus menerima hakikat bahawa persekitaran dan percaturan ekonomi dunia telah berubah, yang secara langsungnya memberi impak kepada Malaysia sebagai antara negara yang mempunyai dagangan terbesar di dunia. Maksudnya, berbanding situasi beberapa bulan yang lepas, kini the global economic landscape has changed in very significant ways. Beberapa perkara pokok yang telah kerajaan unjurkan bagi merancang ekonomi dan kewangan negara kini perlu disemak dan diperjelaskan kedudukan semasanya. Turut dibangkitkan ialah keupayaan kerajaan untuk mencapai sasaran fiskal bagi tahun 2015. Ramai ingin tahu persoalannya berdasarkan situasi semasa ini, adakah ekonomi dan kewangan negara akan terjejas. Oleh demikian, perutusan khas hari ini disampaikan supaya rakyat mendapat penjelasan langsung daripada kerajaan tentang perkara ini. Saya juga turut akan mengumumkan beberapa strategi berikutan kedudukan ekonomi semasa. Sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, kita akan terus merintis serta mencari jalan bagi memastikan negara terus membangun dan kesejahteraan rakyat terjamin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sedar mutakhir ini wujud pertanyaan di kalangan rakyat, di kalangan komuniti perniagaan, para penganalisis, bersabit kejatuhan mendadak harga minyak mentah dunia ke atas ekonomi Malaysia. Merujuk kepada tren harga minyak mentah global dalam tempoh 6 bulan kebelakangan ini, ia telah menjunam lebih 50%. Ini adalah disebabkan salah satunya oleh kerana lebihan bekalan dan permintaan global yang berkurangan. Selain daripada itu, ini juga disebabkan oleh pengeluaran gas dan minyak shale yang meningkat ketara di Amerika Syarikat berikutan kemajuan teknologi industri pengeluaran minyak. Dalam masa yang sama, keadaan ini menjadi lebih buruk dengan pertambahan bekalan daripada kalangan negara-negara bukan OPEC. Manakala negara-negara OPEC pula enggan mengurangkan pengeluaran mereka bagi mengekalkan penguasaan pasaran.
Di sinilah pihak kerajaan sering ulang-ulangkan dan berharap agar rakyat dapat sama-sama memahami bahawa isu harga minyak mentah bukanlah sesuatu yang berada dalam kawalan langsung kerajaan persekutuan kita. Kerana itulah penanda aras harga minyak mentah dated Brent terkini telah turun kepada sekitar $48 Amerika Setong pada hari semalam, iaitu 19 Januari 2015. Walaupun begitu, para penganalisis menjangkakan harga minyak akan mengambil tempoh tertentu untuk kembali stabil. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila berlaku penurunan harga minyak seperti sekarang ini, hikmahnya ialah ia membawa manfaat kepada negara pengimport bersih minyak seperti Malaysia. Sebagai contoh, apabila pengurangan harga runcit petrol dan diesel pada 35 dan 30 sen seliter baru-baru ini, tambahan pendapatan boleh guna atau disposable income pengguna rakyat Malaysia secara kasarnya adalah di sekitar 7.5 bilion ringgit. Dengan andaian pengguna membelanjakan 40% daripada jumlah tersebut, ini akan meningkatkan penggunaan swasta sebanyak 3 bilion ringgit. Selain itu, Bank Dunia mengunjurkan bahawa harga minyak mentah yang lebih rendah akan memberi impak positif kepada pertumbuhan ekonomi global. Malah, penurunan harga minyak sebanyak 30% mampu meningkatkan pertumbuhan KDNK dunia sehingga 0.5%. Ini secara tidak langsung akan juga memberi kelebihan kepada permintaan produk buatan Malaysia. Dengan kedudukan ekonomi Amerika Syarikat yang semakin kokoh pula, permintaan terhadap ekspor Malaysia terus mampan, terutamanya bagi produk elektrik dan elektronik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ironisnya, kejatuhan harga minyak mentah dunia memberi impak secara langsung dalam mengurangkan pendapatan negara. Pendapatan inilah yang kerajaan gunakan bagi tujuan pembangunan seperti membina sekolah-sekolah, jalan raya, rumah-rumah ibadat. Ia juga digunakan antaranya untuk perbelanjaan, termasuk gaji penjawat awam, kos ubat-ubatan di hospital kerajaan, subsidi pertanian, kos perbelanjaan, pasukan keselamatan, tentera, polis, rela dan sebagainya. Seperti yang telah saya nyatakan tadi, harga minyak mentah dunia telah menjunam. Berdasarkan paras tertinggi minyak mentah dated Brent, iaitu sebanyak $115 Amerika Setong yang direkodkan pada 19 Jun 2014, harga semasa telah menunjukkan kemerosotan melebihi 50%. Selaras itu, ahli-ahli ekonomi berpendapat bahawa unjuran paras harga asas $100 Amerika Setong semasa bajet 2015 dibentangkan adalah tidak lagi realistik. Mereka kini menganggarkan purata harga minyak bagi tahun 2015 antara 40 hingga $70 Amerika Setong. Lantaran itulah kerajaan perlu menyemak semula untuk merendahkan unjuran purata paras harga asas minyak kepada $55 Amerika Setong bagi tahun 2015 ini.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika berasaskan pada harga minyak mentah $100 Amerika setong, serta mengambil kira penjimatan dari pelaksanaan mekanisme pengapungan terkawal harga runcit minyak mulai Disember 2014, kerajaan dijangka memperolehi tambahan lebihan semasa akaun fiskal sebanyak 3.7 bilion ringgit. Dalam kata lain, seandainya harga minyak mentah kekal pada $100 Amerika setong, kerajaan mampu menampung pelaksanaan semua langkah yang telah diumumkan dalam bajet 2015 dengan sasaran defisit fiskal tidak melebihi 3%. Namun begitu, sebaliknya pada harga $55 Amerika setong yang diunjurkan sekarang, kerajaan akan mengalami pengurangan hasil sebanyak 13.8 bilion ringgit. Maknanya di sini, jika dibuat perbandingan di antara angka-angka semakan terkini dengan bajet 2015 yang telah dibentangkan pada Oktober lalu, sekalipun peruntukan subsidi bahan api dapat dijimatkan sebanyak 10.7 bilion ringgit melalui pelaksanaan mekanisme pengapungan terkawal harga runcit minyak, namun kerajaan masih mengalami kekurangan hasil sebanyak 8.3 bilion ringgit bagi menampung langkah-langkah bajet 2015. Jelasnya, jika dibiarkan paras defisit tanpa intervensi kerajaan, defisit akan meningkat kepada 3.9% daripada KDNK berbanding sasaran 3% bagi tahun 2015. Keadaan ini memaksa kerajaan mengambil langkah untuk mengurangkan defisit selaras dengan komitmen kerajaan ke arah konsolidasi fiskal. Oleh itu, dengan mengambil kira unjuran yang disemak tersebut, kita dengan ini menetapkan sasaran defisit yang dikaji semula kepada 3.2% daripada KDNK pada tahun 2015. Kadar ini masih rendah berbanding defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada tahun 2014. Dan realitinya dengan faktor luaran ini, kita harus menerima hakikat bahawa kita tidak mungkin mencapai sasaran asal bajet dengan defisit fiskal pada kadar 3% daripada KDNK seperti yang telah diumumkan. Namun yang penting adalah komitmen kita. Komitmen kerajaan untuk terus mengurangkan defisit fiskal daripada paras 3.5% pada penghujung tahun sudah. Yang paling utama juga, kita tidak akan berkompromi ke atas perancangan pembangunan negara kerana ia akan meningkatkan kapasiti produktif kepada ekonomi negara. Sekaligus kita tidak akan sesekali mengabaikan kebajikan semua rakyat, khususnya golongan pendapatan isi rumah 40% terbawah atau the bottom 40. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperkara lagi yang perlu diketahui oleh kita semua, perihal turun naik nilai mata wang, asasnya adalah berdasarkan pengaruh ekonomi global. Oleh kerana itu, ringgit bukanlah satu-satunya mata wang yang nilainya menyusut berbanding dolar Amerika. Malah hampir semua mata wang seranta turut menyusut berbanding dolar Amerika
sejak September 2014. Ketidaktentuan dalam aliran modal dan penyusutan nilai ringgit yang signifikan baru-baru ini juga disebabkan kebimbangan terhadap impak kejatuhan harga minyak yang mendadak ke atas ekonomi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sehubungan itulah kerajaan perlu memastikan perkara-perkara berikut dipantau dengan sebaik mungkin. Pertama, akaun semasa, current account, dalam imbangan pembayaran perlu sentiasa kekal dalam lebihan. In other words, our current account must be in surplus. Kedua, meneruskan langkah-langkah fiskal reform dan consolidation. Dan ketiga, aktiviti ekonomi negara perlu terus dipelbagai dengan sewajarnya supaya negara mampu menghadapi kejatuhan harga minyak dan komoditi. Namun begitu, kerajaan yakin kadar tukaran ringgit akan mengalami penyesuaian dalam tempoh tertentu dan kembali ke paras yang menggambarkan asas ekonomi yang kokoh. Apa yang penting, our financial system continues to function in an orderly manner. Paling mustahak, tiada gangguan kepada pengantaraan kewangan atau financial intermediation dengan aktiviti pinjaman kekal lancar. Selanjutnya, aktiviti perniagaan terus mendapat akses kepada pembiayaan kewangan daripada institusi perbankan dan pasaran modal. Pucuk pangkalnya, kerajaan yakin kesemuanya ini diiringi dengan polisi atau dasar yang lebih dinamik, reserve antarabangsa yang mencukupi, yang kokoh, pasaran kewangan yang pelbagai dan mendalam, sistem perbankan yang teguh, serta pelabur institusi tempatan yang kokoh seperti kumpulan wang simpanan pekerja akan terus meningkatkan daya tahan Malaysia untuk menampan sebarang turun naik aliran modal. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menyentuh tentang imbangan akaun semasa negara pula, perlu diketahui bahawa ia berkait langsung dengan imbangan perdagangan import dan ekspor. Seperti yang ramai tahu, kita merupakan negara pengeksport minyak. Maka wujudlah tangkapan bahawa apabila harga minyak merudum baru-baru ini, pendapatan daripada ekspor keseluruhan kita akan turut merosot secara mendadak, yang seterusnya mengakibatkan berlakunya defisit akaun semasa. Sesungguhnya tangkapan ini tidak benar. Sebetulnya bagi minyak mentah, kita merupakan pengekspor bersih dengan nilai lebihan ekspor sebanyak 7.7 bilion ringgit untuk tempoh bulan Januari hingga bulan November 2014. Manakala bagi produk petroleum, kita adalah pengimport bersih dengan nilai lebihan import sebanyak 8.9 bilion ringgit untuk tempoh yang sama. Justru itu, dengan gabungan kedua-dua minyak mentah dan produk petroleum ini, kita sebenarnya adalah pengimport bersih dengan nilai lebihan import sebanyak 1.2 bilion ringgit. Ini satu hakikat yang ramai tidak sedar. Oleh itu, tangkapan atau persepsi umum selama ini bahawa Malaysia merupakan pengeluaran minyak yang surplus atau berlebihan adalah juga tidak tepat. Sebaliknya, jika dicampur ekspor serta import minyak mentah dan ditolak produk petroleum, maka Malaysia sebenarnya merupakan negara pengimport bersih petroleum. Perkara ini namun tidak termasuk gas cecair asli atau LNG
di mana Malaysia masih merupakan negara pengeksport besi. Tambahan lagi, situasi kita masih utuh. Berikutan kejayaan kita selama ini dalam mempelbagaikan ekonomi negara sehingga dapat menampung kejatuhan harga minyak. Sememangnya lagi, kesan kejatuhan harga minyak dijangka dapat ditampung oleh peningkatan permintaan bagi barangan pembuatan seperti barangan elektrik dan elektronik, produk berasaskan kayu kayan, produk tekstil serta lain-lain yang terdiri daripada 76% jumlah ekspor. Manakala ekspor minyak mentah hanyalah mewakili 4.5% daripada jumlah ekspor. Berdasarkan yang demikian, kerajaan yakin imbangan akaun semasa akan kekal mencatat lebihan pada tahun ini, walaupun nilainya mengecil kepada 2 hingga 3% daripada pendapatan negara kasar atau PNK berbanding pada tahun 2014, imbangan lebihan semasa dianggar mencatat 5.1% daripada PNK. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jelasnya sebentar tadi, saya telah menghuraikan beberapa isu atau perkara yang akan memberi impak yang besar kepada ekonomi negara. Berdasarkan situasi ini, kerajaan perlu mengambil langkah-langkah bagi memastikan pertumbuhan ekonomi berada pada landasan yang kokoh. Insya-Allah kita mampu mencapai pertumbuhan KDNK antara 4.5 hingga 5.5% pada tahun ini dengan melaksanakan strategi-strategi berikut. Pertama, memastikan pertumbuhan ekonomi yang balance, inklusif and sustainable, yakni seimbang, inklusif dan mampan. Kedua, meneruskan fiscal reform and consolidation. Serta ketiga, menyediakan bantuan pada rakyat dan komuniti perniagaan bagi membina semula infrastruktur yang terjejas akibat banjir. Strategi pertama, memastikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, inklusif dan mampan. Bagi merancangkan ekspor barangan dan perkhidmatan, beberapa tindakan berikut akan diambil. Pertama, mempromosi secara aktif perkhidmatan gantian import atau import substitution seperti perkhidmatan perkapalan, pelabuhan, pendidikan dan profesional. Ini bagi mengurangkan kebergantungan kepada sumber luar bagi perolehan barangan dan perkhidmatan. Kedua, menyegerakan pelaksanaan cadangan-cadangan daripada National Export Council, iaitu membantu pengeksport, terutamanya perusahaan kecil dan sederhana atau PKS, untuk mendapat prospek pelanggan baru di pasaran yang baru di bawah program jaringan antarabangsa menggunakan penghubung pasaran dan pakar industri. Seterusnya, mempergiat program promosi ekspor di 46 negara meliputi Asia, Eropah, Timur Tengah dan Amerika Syarikat. Memperkenalkan SME Go melalui SME Bank, sebuah program ekspor untuk PKS, dan memanfaatkan dana perkhidmatan ekspor serta program promosi PKS untuk meningkatkan kemampanan ekspor ke luar negara. Ketiga, menambah baik last mile connectivity ke pelabuhan Kelang seperti jalan masuk, jaringan landasan dan sistem pengurusan trafik bagi mempercepatkan pelaksanaan logistik dan fasiliti dagangan. Selain itu, menaik taraf terminal kereta api Padang Besar, menambah baik kecekapan operasi proses import dan ekspor serta menubuhkan sistem hub dan jaringan perhubungan udara. Keempat,
mempergiatkan keseluruhan industri pelancongan negara. Kelima, mengambil langkah-langkah untuk mengkaji semula kadar levy yang dikenakan ke atas pekerja-pekerja asing. Keenam, visa diberi secara percuma pada pelancong antaranya dari negara China. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selanjutnya bagi meningkatkan penggunaan swasta pula, kerajaan akan melaksanakan inisiatif-inisiatif berikut. Pertama, memberi keutamaan pada kontraktor tempatan kelas G1, iaitu kelas F, G2, kelas E dan G3, kelas D yang berdaftar dengan CIDB untuk melaksanakan kerja-kerja baik pulih di kawasan masing-masing yang terjejas akibat banjir. Kedua, mempergiatkan promosi pembelian barangan buatan Malaysia. Ketiga, meningkatkan kekerapan dan memanjangkan tempoh operasi jualan mega di seluruh negara. Keempat, mempergiatkan promosi pelancongan domestik dengan menawarkan tambang penerbangan yang kompetitif. Dan kelima, menggalakkan sektor swasta meraih peluang daripada pengujudan komuniti ekonomi ASEAN. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya dalam usaha merancakkan pelaburan swasta di Malaysia, kerajaan akan pertama menubuhkan skim jaminan sektor perkhidmatan berjumlah RM5 bilion kepada PKS dalam sektor perkhidmatan dengan pembiayaan maksimum RM5 juta dan jaminan kerajaan sebanyak 70%. Kedua, menggalakkan GLC dan GLIC melabur dalam negara. Ketiga, mengurangkan kos kendalian perniagaan melalui penangguhan cadangan kenaikan tarif elektrik pada tahun 2015 dan penangguhan cadangan kenaikan harga gas untuk sektor industri pada tahun 2015. Keempat, memperuntukkan 30% daripada perbelanjaan tahunan agensi kerajaan dan GLC untuk perolehan bekalan serta perkhidmatan kepada PKS tempatan bertaraf pembuat. Dan kelima, mempergiatkan penggunaan bahan, barangan dan perkhidmatan tempatan dalam perolehan kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya strategi kedua, meneruskan fiscal reform and consolidation. Antara langkah yang akan diambil bagi meningkatkan hasil kerajaan adalah pertama, meluaskan asas percukaian dengan menggalakkan syarikat mendaftar dengan Jabatan Kastam di Raja Malaysia bagi meningkatkan hasil daripada kutipan GST. Ini akan menyumbang kepada tambahan kutipan GST sebanyak RM1 bilion. Sehingga pertengahan Januari 2015, lebih 304,000 syarikat telah berdaftar. Dan kedua, meningkatkan kutipan dividen daripada GLC dan GLIC serta badan-badan kerajaan yang lain yang dapat menyumbang tambahan hasil sebanyak RM400 juta. Bagi langkah merasionalisasi perbelanjaan pula, kerajaan akan pertama mengoptimumkan perbelanjaan ke atas bekalan dan perkhidmatan, penganjuran majlis dan mesyuarat serta perkhidmatan profesional yang memberi penjibatan sebanyak RM1.6 bilion. Kedua, menangguhkan program latihan khidmat negara tahun 2015 dengan penjimatan sebanyak RM400 juta bagi membolehkan program dikaji semula dan ditambah baik. Ketiga, mengkaji semula pemberian dan grant kepada Badan Berkanun Persekutuan GLC serta tabung amanah kerajaan, terutamanya yang mempunyai aliran pendapatan yang konsisten dan reserve yang tinggi. Langkah ini dijangka memberi penjibatan sebanyak RM3.2 bilion. Dan keempat, menjadualkan semula pembelian aset tidak kritikal, terutamanya peralatan pejabat, perisian dan kenderaan yang mampu memberi penjimatan sebanyak RM300 juta.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, strategi ketiga adalah penyediaan bantuan pada rakyat dan komuniti perniagaan serta membina semula infrastruktur yang terjejas akibat banjir. Banjir baru-baru ini telah melibatkan sekitar 400,000 mangsa di seluruh negara. Anggaran terkini kemusnahan infrastruktur mencecah hampir 2.9 bilion ringgit. Antara tindakan telah dan akan dilaksanakan oleh kerajaan kepada mangsa-mangsa banjir adalah seperti berikut. Kerajaan telah menyalurkan peruntukan tambahan sebanyak 500 juta ringgit sebagai bantuan permulaan atau initial allocation untuk kerja-kerja baik pulih program kebajikan mangsa banjir, tambahan pada tabung Majlis Keselamatan Negara, menjadikan jumlah keseluruhannya sebanyak 787 juta ringgit. Sebagai peruntukan awalan atau initial allocation, kerajaan menyediakan 800 juta ringgit untuk membaiki dan membina semula infrastruktur asas seperti sekolah, hospital, jalan raya dan jambatan. Menyediakan 893 juta ringgit bagi bajet 2015 untuk rancangan tebatan banjir. Membina rumah-rumah kampung bertiang atau stilt houses sehingga 8 kaki yang telah musnah akibat banjir kepada mereka yang mempunyai tanah sendiri. Menyerahkan 1,000 unit rumah kos rendah yang sudah siap di Gua Musang. Memberi bantuan RM500 bagi setiap keluarga yang terlibat bermula hari ini. Dan mengurus sumbangan RM5,000 kepada mereka yang kehilangan ahli keluarga. Bagi perniagaan yang terjejas pula, tambahan 100 juta ringgit disediakan kepada Tekun dan 100 juta ringgit kepada Amanah Ikhtiar Malaysia bagi menyediakan pinjaman mudah untuk menyokong PKS dan perusahaan mikro. BSN, Agrobank, SME Bank, Tekun dan Amanah Ikhtiar Malaysia akan menangguhkan tempoh bayaran balik pinjaman yang telah diambil sehingga 6 bulan. Berkait itu, Bank Negara Malaysia akan menubuhkan Special Relief Facility berjumlah RM500 juta untuk menyediakan pembiayaan pinjaman SME pada kadar yang lebih rendah, iaitu 2.25% dengan penangguhan tempoh bayaran balik pinjaman sehingga 6 bulan melalui institusi pembangunan kewangan dan perbankan. Bank Rakyat pula akan menawarkan skim pinjaman peribadi hingga RM50,000 pada kadar keuntungan serendah 3.9% dan bayaran balik pinjaman bermula selepas 6 bulan dari tarikh pengeluaran. Selain itu, sejumlah RM500 juta akan disediakan oleh institusi kewangan dengan jaminan pembayaran sebanyak 70% di bawah skim jaminan pinjaman bantuan banjir. Skim ini akan diuruskan oleh Prokhas dan pengecualian pembayaran levy oleh majikan kepada tabung pembangunan sumber manusia untuk tempoh 6 bulan bagi PKS di kawasan yang terjejas berkuat kuasa 1 Februari 2015. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara keseluruhannya dalam putusan saya pada pagi ini, dapat saya rumuskan 6 perkara as key takeaway points. Pertama, kita bukan di dalam keadaan gawat atau krisis seperti mana tahun-tahun 1997 dan 1998. Bahkan tidak juga seperti tahun 2009 yang lalu sehingga pakej-pakej stimulus perlu dilaksanakan. Kedua, strategi-strategi kerajaan diumumkan tadi adalah langkah proaktif untuk melakukan penyesuaian atau adjustment
berikutan faktor-faktor luaran yang luar kawalan kita. Ini merupakan satu reality check, berikutan antaranya perubahan harga minyak dunia. Ketiga, akaun semasa, current account dalam imbangan pembayaran kita insya-Allah dijangka kekal positif dan tidak berada dalam defisit. Keempat, pasaran kewangan tetap teratur dan kokoh. Malah mata wang ringgit walaupun mengalami penyesuaian ketika ini akan kembali ke paras yang menggambarkan asas ekonomi yang kukuh insya-Allah. Kelima, perbelanjaan pembangunan atau development expenditure yang diperuntukkan untuk bajet 2015 sebanyak 48.5 bilion ringgit tidak berubah dan akan tetap dibelanjakan. Ini termasuk projek-projek bersifat people economy seperti perumahan rakyat, tebatan banjir, kemudahan asas, elektrik, air, pengangkutan awam, termasuk projek lebuh raya Pen Borneo. Di samping itu, projek-projek MRT jajaran kedua, LRT, High Speed Rail Kuala Lumpur Singapura, Rapid di Pengerang, semua akan tetap diteruskan. Malah pada bulan Mei nanti, saya akan bentangkan rancangan Malaysia ke-11 bagi merencanakan pula perbelanjaan pembangunan negara sehingga tahun 2020 dan akhirnya. Yang keenam, perbelanjaan mengurus atau operating expenditure akan dikurangkan sebanyak 5.5 bilion ringgit dengan mengutamakan perbelanjaan yang benar-benar diperlukan sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhir kalam, marilah kita banyakkan berdoa dan tawakal supaya Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi bantuannya kepada ikhtiar-ikhtiar kita dalam terus membangun dan memakmurkan negara. Sesungguhnya jua dalam segala kudrat manusiawi kepada Allah kita bergantung dan mengembalikan segala urusan. Apa yang paling mustahak kepada seluruh rakyat Malaysia sederap dalam satu solidariti, kita mampu menongkah dan melangkah apa jua cabaran serta rintangan yang mendatang. Pastinya pada setiap kesukaran itu ada janji-janji kesenangan dan bahagia yang menanti. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Berkuasa terus melindung tanah air tercinta ini dari segala keburukan dan mara bahaya. Bak kata orang tua-tua, kita berserah rugi dan untung kepada Allah meminta tolong. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas perutusan khas